Assalamualaikum semua, selamat kembali ke FTV, apa khabar? So ni dah cerita dia untuk Honda ENS1 dengan ENP1. Jadi mengikut Honda, dia akan buka pesanan Mac 18 itu hari Jumaat ni di China lah, di pasaran China. Dia punya architecture dia panggil EN architecture lah. OS dia Honda Sensing, Honda Connect and Smart Digital Cockpit lah. So dia punya OS untuk kereta tu ialah itu dia panggil EN OS lah. EN Design ni saya tak nampak lagi lah EN Design tu. Yang ni sebab kita tengok ni kereta ni memang berasaskan HRV saya rasa. Nampak macam Honda Vezel di Jepun. Of course dia tutup grill tu semualah sebabkan tak memerlukan cooling, dia tak ada enjin. Apapun, this is like a stopgap measure lah untuk Honda pasal dia nak perkenalkan produk dengan cepat. Kalau dia lambat mungkin mendatangkan masalah pada dia. So sekarang ni dia buka bulan Mac. So dia dah 9 bulan lah untuk tahun ni at least nak kejar pasaran China tu, pasal memang pasaran China tu dah memang bergerak ke elektrik. So kalau you cepat dan you bolehlah selamatkan pasaran ni, pasal you tahulah pasaran ni itu nak capture one customer tu cost dia tinggi sebenarnya. So kalau you dah ada customer base, you jangan sampai terlepas customer base lah. So Honda saya rasa dia ada dua partner di sana, Dongfeng dengan GAC, so dia tak nak terlepas lah. So memang saya tengok ni daripada belakang saling tak tumpah macam Vezel lah kan. Jadi disebabkan dia rupa sama, jadi kita harap dia platform bawah tu pun sama lah. So kemungkinan kita berharap Honda akan adakan produk ni untuk pasaran right hand drive, especially untuk Jepun dan untuk UK lah, dan juga Australia. Kalau dia buat untuk Jepun, UK dan Australia, New Zealand, dan kemungkinan produk tu boleh sampai ke Malaysia. Semua ni bergantung kepada respons pasaran. Antara benda yang kita kena perhati sekarang ialah Volvo XC40 pure electric punya performance macam mana dekat pasaran lah. So, kalau yang itu mendapat sambutan yang hebat, saya rasa orang lain akan mula kalut lah kan. Masalahnya sekarang kita tak ada angka daripada Volvo berapa dia nak pasang setahun sasaran dia. Kita belum dapat angka tu, pasal dia tak mau bagi lagi lah. Tapi produk tu penting kerana dia CKD so kita nak tahu pricing dia. 4 hari bulan baru kita boleh tahu pricing. Tapi bila kita dah tengok kereta tu, kita dah boleh tahu dah macam mana keupayaan lah kan kita untuk local assembly tak ada masalah lah, kita tak ada masalah assembly lah. Cuma masalahnya keupayaan untuk Volvo untuk bekalkan dia punya CKD pack lah, berapa banyak dia boleh bekalkan ke Malaysia. Ni pula dalam kabin ni saya nampak berbeza sebab skrin tengah tu lah. Dan of course dia punya dashboard atas pun saya rasa berbeza lah, pasal dia punya skrin sekarang semua skrin digital dan dia tak ada hooded binnacle lagi lah. Dia punya sempat meter cluster utama tu tak ada duduk dalam macam selalu ada sarung kan. Nampak semua skrin macam tu saja. Selalunya skrin tu terang, jadi tak perlu nak ada tutup-tutup apa lagi dah. Dan skrin tengah tu of course sangat-sangat besar lah. Selain daripada tu nampak lebih kurang sama aja macam Vezel punya interior. Dan of course dia ada aksen warna biru lah. Aksen biru tu biasa untuk sebanyak kereta elektrik memang akan ada aksen berwarna biru lah, sebab itu cara untuk dia orang memperkenalkan kereta tu sebagai kereta elektrik. Ni dia punya dua varian dia. Dia ada ENP1 dan ENS1. Jadi ENS1 yang dekat bawah tu datang daripada Dongfeng, dan yang atas ENP1 tu datang daripada GAC Honda. Jadi Honda ada dua rakan kongsi di China. Satu Dongfeng, iaitu yang kuning kat bawah tu macam sporty sikit, dan yang lagi satu tu dia lebih more elegan lah, elegan. So kita tak tahu dia punya betul-betul gambar daripada China, tak ada lagi. Ini ialah gambar konsep yang diperkenalkan masa bulan 9, bulan 10 tahun lepas lah, bila Honda tunjukkan produk-produk ni kepada pasaran. Itu bila Honda membuat pengumuman tentang macam mana dia nak atok dia punya anjakan ke elektrik itu. Honda kata langkah pertama dia ialah China dulu, bukan Europe, bukan US, China dulu. Untuk Europe dia dah ada Honda E kan, Honda E tu dah ada dekat Europe. Tapi yang besarnya betul-betul assault dia dekat China lah, pasal China nampaknya adalah pasaran kereta elektrik paling penting. Kalah Europe pun kalah lah. China ialah pasaran kereta elektrik paling penting di dunia sekarang. Dan saya rasa banyak piawai akan ditetapkan di China lah. So kalau kita tengok strategi Honda ni memang make sense lah. Sebab apa? Kalau dia tak masuk pasaran China, dia tak akan ada kefahaman lah tentang industri tenaga kereta elektrik yang paling penting sekali di dunia. Dan dia tak akan ada pemahaman tentang piawai-piawai yang sedang dibangunkan di China. So this is why saya tengok kenapa Honda pergi ke China, sebab dia nak kena faham
teknologi yang akan dibangunkan lah. Maksudnya tentang charging apa semua, China saya rasa akan lead lah benda ni, sebab dia orang banyak syarikat yang buat lah benda yang sama. So bila ada banyak syarikat membuat benda yang sama, dia akan muncul lah teknologi yang bijak kan, dah ramai-ramai orang buat kan. Ni dia 3 lagi kereta konsep yang akan dihasilkan lah. So dia kata akan dihasilkan dalam tempoh 5 tahun yang akan datang, iaitu dia akan ada satu SUV besar, kemudian ada satu GT dan coupe. GT tu saya rasa 4 pintu lah. So this one nampak ni semua untuk China tau. Ini bukan untuk tempat lain kita, ni untuk China aja dulu Honda cakap ni. So planning untuk the rest of the world kita belum nampak lagi daripada Honda. Sama ada produk-produk China ni akan juga dieksport keluar untuk pasaran-pasaran lain, ataupun dibina di kilang Honda di pasaran-pasaran lain, kita tak pasti. Tapi ada kemungkinan lah produk-produk yang sama akan dikeluarkan untuk pasaran-pasaran lain jugalah. Pasal Honda mungkin ada kilang di tempat-tempat lain, dia boleh gunakan kalau sistem dia semua sama, dan dia boleh keluarkan lah, bawa pergi ke kilang lain dia untuk pasang benda-benda yang sama juga. Jadi kita sangat-sangat berharap yang benda ni akan boleh sampai ke Malaysia lah. Menurut laporan daripada China, versi EN-S1 daripada Dongfeng ni, harganya bermula daripada 180,000 renminbi sehingga 210,000 renminbi lah. Dan dia punya julat jelajah dia lah, iaitu untuk yang versi 180,000 renminbi itu mungkin dalam 420 km. Tapi ini mengikut ujian China lah. Dan ujian China selalu kita diskaun banyak sikit lah. So mungkin dalam 350 km macam tu dia punya julat jelajah dia. Dan untuk yang bateri pack yang besar yang berharga 210,000 renminbi itu mungkin dia kata di ujian di sana adalah 510 km, tapi kita kata mungkin dalam 400 km lah. Jadi harga tu menunjukkan di China antara 120 hingga 140 ribu ringgit. Dan untuk menempah di China, mereka perlu letak dalam 130 ringgit macam tu lebih kurang. Jadi ini adalah satu jumlah yang sangat kecil lah untuk letak tempahannya. Jadi mungkin dia orang nak cuba dapatkan tempahan yang banyak supaya boleh dapat volume yang lebih tinggi. Jadi kita sangat-sangat berharap bahawa model ini boleh masuk ke Malaysia dalam masa yang tidak terlalu jauh lah. Iaitu mungkin sebelum 2025 kita berharap sangat-sangat yang ini akan menjadi salah satu daripada range produk yang ditawarkan untuk HRV. Dan saya rasa di Malaysia ni ada peluang sebab Honda nampaknya memang tengah berusaha keras untuk berganjak ke teknologi baru. Untuk model City mereka sudah menawarkan iMMD punya platform, iaitu range extender electric vehicle punya platform. Dan kita harap mereka akan terus melangkah untuk menghasilkan produk kereta BEV ataupun battery electric vehicle dengan model HRV ini. Pasal saya rasa ini satu peluang yang baik untuk Honda bila bergerak ke depan untuk menguasai pasaran kereta elektrik. Kerana kalau seperti yang saya cakap sebelum ni, kos untuk mendapatkan pelanggan, customer acquisition cost sebenarnya agak tinggi dalam industri otomotif. Jadi kalau mereka dapat menguasai ataupun menawarkan produk BEV yang lebih awal daripada orang lain, mereka akan mendapat macam free pass lah untuk mendapat pelanggan secara itu. Apapun harga kita tak tahu kalau dia masuk ke Malaysia berapa, tapi harga yang ditawarkan di China antara 120,000 hingga 140,000 ringgit. Kalau masuk pada harga lebih kurang macam tu lah, korang rasa macam mana? Boleh laku keras tak kereta ni? Jadi boleh tuliskan kat bawah sama ada anda akan membeli kereta ini, dan apakah harga yang anda rasa sesuai untuk HRV berkuasa elektrik ni. Okey, sampai situ je video kita kali ni. Kalau awak suka, tekan butang like dan kongsikan dengan kawan-kawan, dan tolong kita sikit dengan subscribe dan tekan butang lonceng supaya dapat makluman bila kita mau naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah, kita jumpa lagi insya-Allah.